Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar tajuk Bulan Penyucian Jiwa dalam bidang ibadah. Okey, bagi murid-murid tahun 4. Okey, dalam bulan penyucian jiwa ni ataupun kita nak belajar tentang puasa di bulan Ramadan. Okey, perkara pertama yang kita akan lihat ialah pengertian puasa. Okey, maksud puasa. Okey, puasa ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat. Okey, saya ulang. Puasa ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat. Okey. Ingat puasa tu kita nak menahan diri daripada apa? Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Bila? Bermula daripada terbit fajar, hingga terbenam matahari disertai dengan niat. Okey, boleh ingat? Ingat menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Bila mula dia? Daripada terbit fajar hingga terbenam matahari, iaitu waktu kita berbuka puasa nanti. Okey, disertai dengan niat. Mesti ada niat. Itu adalah maksud puasa. Okey, Ustazah harap kamu semua boleh ingat. Okey, sekarang kita akan tengok dalil puasa. Okey, dalil puasa. Baiklah, dalam surah Al-Baqarah ayat 183 terdapat firman Allah mengenai puasa. Okey, saya baca dan saya harap awak juga membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Baiklah. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu dari kamu supaya kamu bertakwa. Maksudnya, Allah telah menurunkan arahan ataupun firman Allah ini telah Allah turunkan mengenai puasa bukan sahaja kepada kita, malah umat-umat yang terdahulu juga telah diperintahkan untuk berpuasa. Maka kita pun wajib berpuasa sebab ada firman Allah, ada arahan daripada Allah, ada perintah daripada Allah mengenai puasa. Seterusnya, kita akan melihat hukum puasa. Apakah hukum kita menunaikan puasa? Okey, hukum puasa ialah wajib bagi semua umat Islam yang mampu menunaikan puasa pada bulan Ramadan. Kita cerita tentang puasa di bulan Ramadan. Okey, wajib bagi semua umat Islam yang mampu menunaikan puasa pada bulan Ramadan. Sekiranya kita cukup semua syarat mampu menunaikan puasa, maka hukumnya adalah wajib untuk puasa bulan Ramadan. Sekarang kita nak tengok rukun puasa. Rukun puasa. Ada berapa rukun puasa? Rukun puasa ada 2. Yang pertama ialah niat. Niat. Macam mana niat puasa? Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana
hazihi sanati lillahi ta'ala. Okay, saya ulang dan awak pun ulang sama-sama dengan saya. Okay. Sekali lagi nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Okay, boleh ingat tak puasa hari tu, bulan puasa hari tu, ada tak baca niat ni? Tak kira awak baca dalam bahasa Arab atau awak pun melafazkan dalam bahasa Melayu, dua-duanya Allah faham dan Allah terima sebagai niat puasa. Okay. Yang kedua ialah tidak melakukan perkara membatalkan puasa. Okay. Perkara membatalkan puasa ni banyak. Nanti baru kita belajar. Okay. Tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi awak kena ingat, rukun puasa cuma ada dua. Niat dan tidak melakukan perkara-perkara membatalkan puasa. Okay. Kita kena buat rukun puasa. Macam solat, kita ada rukun solat. Kalau kita tak cukup rukun solat, solat kita tak sah. Sama juga puasa. Rukun puasa ni kita mesti buat. Kalau kita tak buat, nanti puasa kita tidak sah. Okay? Okay, seterusnya. Kita akan lihat syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Okay? Kalau cukup syarat ini, maka wajiblah atas diri kita untuk berpuasa. Tak puasa di bulan Ramadan, bila cukup syarat wajib, berdosa. Okay, kita cek diri kita cukup tak syarat wajib puasa ni. Okay, yang pertama, Islam. Okay, puasa Ramadan hanya diwajibkan kepada orang Islam. Okay, kita semua orang Islam. Maka syarat yang pertama, kita dah cukup Islam. Okay, syarat yang kedua, baligh. Apa itu baligh? Baligh maksudnya bagi perempuan telah keluar haid. Okay, bagi lelaki telah keluar air mani. Okay. Kalau peringkat sekolah rendah, murid perempuan biasanya umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun sudah ada yang akil balik. Sudah ada yang datang haid. Okay. Maka awak sudah wajib berpuasa. Okay. Tapi kalau dalam tempoh awak haid, awak tak boleh puasa. Cumanya orang yang telah akil baligh, dia telah masuk kepada wajib berpuasa. Tak boleh lagi saja-saja tinggal macam adik-adik kita darjah 1, darjah 2. Dia tak puasa, tak apa sebab dia belum cukup syarat wajib. Tapi dia dah boleh belajar. Kalau awak sudah akil baligh, awak sudah wajib. Wajib berpuasa. Okay. Tapi jangan cakap pula, oh saya belum akil balik, tak payahlah puasa. Tak boleh, kita dah cukup umur, maksudnya awak sudah boleh berfikir dengan baik, jadi awak boleh belajar berpuasa. Nanti malu dekat adik-adik yang darjah 1 pun dah belajar berpuasa. Okay. Jadi baligh, bagi lelaki keluar air mani. Biasanya orang lelaki, murid lelaki ni dia lambat sikit. Okay. Tapi ada sahaja kawan awak dekat sekolah rendah tu yang sudah akil baligh, murid lelaki. Okay, jadi awak kena cek diri awak. Saya sudah akil baligh ke belum? Okay. Syarat yang ketiga, syarat wajib yang ketiga ialah berakal. Okay. Puasa tidak wajib kepada orang gila. Awak semua berakal tak? Semua pandai-pandai. Semua dapat bezakan baik dan buruk. Masih waras, maka kita adalah orang yang masuk dalam kategori wajib berpuasa sebab kita berakal. Okay. Kita berakal. Orang gila tak payah puasa. Tak wajib pun puasa. Sebab dia tidak berakal. Okay, syarat yang keempat adalah mampu berpuasa. Syarat yang keempat, mampu berpuasa. Tidak wajib orang yang sakit atau uzur yang teruk untuk berpuasa. Tapi kalau kita setakat pening kepala contohnya, tapi kita masih mampu berpuasa, maka kita wajib berpuasa.
Okey. Kita tak boleh bangun-bangun pagi je, hari ni saya tak larat lah. Tak payahlah puasa. Dia dah niat dah daripada awal tu tak payah puasa. Tak boleh. Kita mesti usaha dulu berpuasa sehingga takat yang mampu. Okey. Kemudian kalau kita perlu makan ubat, maka kita perlu buka puasa. Tapi selagi kita mampu, kita mesti usaha untuk berpuasa setakat yang kita mampu. Okey, faham? Okey, ini adalah syarat wajib puasa. Ingat, syarat wajib puasa ada 4. Islam, baligh, berakal, mampu. Okey, sekarang kita nak tengok syarat sah puasa. Kita nak tengok syarat sah puasa. Tadi wajib sekarang sah. Okey, macam mana puasa tu, kalau kita puasa kita tu sah, Allah terima. Kita nak tengok syarat ni. Okey, yang pertama, Islam. Kalau kita orang Islam, maka puasa kita sah, Allah terima. Yang kedua, suci daripada haid, nifas dan wiladah. Ni semua berkaitan dengan orang perempuan. Sekiranya awak berpuasa, bagi orang perempuan, contohnya mak kita, kakak kita, adik perempuan kita, kena pastikan yang awak tidak ada dalam keadaan haid. Haid ni keluar bagi orang perempuan yang telah akil baligh, dia akan keluar pada waktu-waktu tertentu. Okey? Tempohnya ada yang 7 hari, ada yang 3 hari, tidak lebih daripada 15 hari. Ini untuk orang perempuan. Kalau kadang-kadang kan awak nampak mak awak masa bulan Ramadan, tiba-tiba pergi dapur ternampak dia curi-curi minum air. Sebab mak awak dalam tempoh haid, dia cuti. Dia tak boleh berpuasa. Kalau dia puasa pun tidak dikira. Okey, sebab syarat sah puasa dia tak cukup. Okey. Nifas adalah untuk ibu-ibu yang melahirkan bayi. Okey, semasa bayi itu keluar ada darah yang mengiringi bayi itu keluar disebut sebagai nifas ialah darah yang keluar selepas tempoh melahirkan. Maksudnya bayi itu dah keluar, esoknya sampai beberapa hari ada darah yang keluar, itu adalah darah nifas. Wiladah ialah darah yang keluar bersama bayi ketika ibu melahirkan. Okey? Faham Okey. Yang ketiga ialah berakal, yakni mumayyiz. Okey, tadi dekat syarat wajib ada juga berakal. Okey, dia untuk orang gila tak payah puasa. Orang memang tak berakal. Okey, tapi untuk syarat sah dia berbeza. Berakal di sini adalah orang yang telah mumayyiz, yang boleh bezakan baik dan buruk. Okey, maksudnya walaupun kita belum akil baligh, tadi dekat syarat wajib ada akil baligh kan? Tapi dekat syarat sah tak ada. Sebab orang yang belum akil baligh pun kalau dia puasa dia Allah terima. Contoh, tadi saya kata adik awak darjah 2. Dia Islam. Dia suci daripada haid dan nifas dan dia sudah mumayyiz. Dia dah boleh beza baik dan buruk. Dia dah boleh tahu dah benda-benda tu semua, dia tahu mana baik, mana buruk. Dan dia berpuasa, maka puasa dia sah, Allah terima. Walaupun syarat wajib tadi dia belum cukup. Faham? Okey? Sebab itu berakal untuk syarat sah dia adalah mumayyiz. Maksudnya orang yang telah boleh membezakan sesuatu perkara. Okey? Okey, yang keempat ialah bertepatan dengan waktunya. Maksudnya puasa ni akan sah bila kita puasa dalam waktu yang betul. Contoh, puasa bulan Ramadan, mesti dalam bulan Ramadan. Okey? Lepas tu, kalau awak berpuasa pada hari raya, walaupun cukup syarat wajib awak, tapi syarat sah awak tak cukup. Sebab hari raya, 1 Syawal, tak boleh puasa. Okey? Mana ada orang puasa 1 Syawal? Haram berpuasa pada 1 Syawal. Kalau kita puasa, puasa kita tidak sah. Sebab waktunya tak betul. Itu maksud bertepatan dengan waktunya. Okey? Kena tahu bila kita boleh berpuasa dan ada hari-hari yang diharamkan berpuasa. Kita kena tahu. Okey, untuk kali ini sahaja yang Ustazah nak sampaikan sebab puasa ni tajuknya panjang. Kalau saya masukkan semua nanti awak tak dapat. Okey, jadi hari ni kita belajar pengertian puasa. Kita belajar
dalil mengenai puasa dalam surah Al-Baqarah. Kita belajar hukum berpuasa iaitu wajib bagi umat Islam yang mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, kita belajar mengenai rukun puasa ada 2. Okey, seterusnya kita belajar syarat wajib puasa dan akhir sekali syarat sah puasa. Okey, Ustazah harap awak boleh ingat 6 perkara yang kita belajar hari ni. Okey, awak tengok balik buku teks dan cuba jawab soalan yang Ustazah dah bagi. Okey? Ustazah harap kita dapat sambung lagi pengajaran kita pada minggu yang akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita jumpa lagi nanti.